So diharap tuan-tuan semua boleh mengikut rakaman-rakaman ya yang kita adakan pagi ini. So sekiranya memerlukan rakaman tu boleh tulis pada saudara Muzi ya, admin kita. So nanti dia akan kongsikan link tu. Tapi biasanya dia sediakan link tu lah ya dalam kumpulan-kumpulan kita ni. Alright, so recording dah mula. So saya akan mute-kan dulu, lepas tu saya akan share screen ya. Kadang-kadang lupa share screen tu. Okay, mute-kan. So maknanya 3 perkara kena buat dulu sebelum mula. Share screen. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syukur kita kepada Allah SWT. Hari ini hari Selasa, kita dapat lagi menyambung pembelajaran kita. Kelas ni memang saya bawa secara praktikal ya, secara detail dan secara praktikal. Kelas ni kita khususkan untuk seluruh masyarakat Melayu Islam di Malaysia ni supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran ni secara berterusan ya, dan sedikit-sedikit akan dapat memahamilah ya. Di mana mereka mungkin tak dapat ya mengikuti perbincangan tu, mereka boleh mendaftar dan mengikuti kelas-kelas ya intensif yang kita adakan untuk membantu mempercepatkan lagi proses pemahaman ya. So bersama kita ni ada sebenarnya adik kepada saya lah ya, Nuriah Abdul Razak tu. Ya, tuan-tuan nampak Nuriah Abdul Razak tu. Yang kita juga mengambil iktibar daripada beliau juga. Dulu pun beliau tidak maknanya tidak tahulah ya. Kata tu zero lah orang kata ya dalam memahami ayat-ayat Quran ni. Jadi dengan mengikuti kelas-kelas ni sekarang ni beliau dah mula belajar mengenal ya. Itu yang kita nak, walaupun pembelajaran ni bahasa Arab Quran, tapi sebenarnya kalau kita ada kemahuan, orang Melayu kata ada jalan ya. So pastikan tuan-tuan dan puan-puan lakukan secara istiqamah lah. Jangan sekali-sekala je part time, tak boleh ya. Al-Quran ni kita tidak boleh buat part time ya. Kalau kita dapat buat part time, dapat part time knowledge. So kita nak buat full time supaya akhirnya kita dapat menguasai ilmu-ilmu ayat-ayat Al-Quran tu insya-Allah ya. So kita terus saja persambungan kepada perbincangan atau perkongsian kepada kalimah yang dikaitkan daripada 3 huruf akar Qaf Waw Lam ya. Kalau tengok di sini ya, semua ni nampak Qaf Waw Lam, Qaf Waw Lam, Qaf Waw Lam, semua ada di situ ya. Qaf Waw Lam, Qaf Waw Lam, Qaf Waw Lam. Itu ya. Itu yang dimasukkan kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada 3 huruf akar Qaf Waw Lam ya. So kalau kita dapat memahami konsep ini, pendekatan ini, insya-Allah dia akan banyak membantu kita nanti mengenal kalimah-kalimah Al-Quran ya. Daripada kalimah qawalam tu kita telah dikongsikan juga macam mana dia membentuk kata dasar qala dan seterusnya membentuk kalimah-kalimah yang digunakan di dalam Al-Quran ya. Okey, kita sudah pun semalam berkongsikan ayat
kedua di dalam surah 58, iaitu surah Mujadilah, yang mana Allah mengatakan bukan ya, ini surah 58, ya sambungan ya, sambungan ayat sebelum tu, iaitu ayat yang pertama, dan semalam ayat yang kedua. Sebelum tu Allah telah mengatakan kepada kita, iaitu apa Allah kata, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah pun mendengar. Qawlan ni adalah ucapan ya. Ucapan siapa? Ucapan allati, orang yang dimaksudkan seorang perempuan lah. Ya, dia muannah di sini. Tujadiluka, yang mengadu kepada kamu, fi zawjiha, tentang suaminya ya, suaminya. Dan sambungan ayat tu di pertengahan ayat tu kata wa innahum la yaquluna munkaron. Sesungguhnya mereka itu, siapa yang memperkatakan ya perkataan yang tak baik itu, Allah kata sebenarnya benar-benar telah benar-benar berkata kesalahan. Ya, mungkaran ni kesalahan minal qauli, kesalahan daripada percakapan. Apa maksud dia? Percakapan yang salah. Itu maksud dia. Telah benar-benar memperkatakan satu ucapan ataupun perkataan yang salah. Kemudian Allah tambah lagi, bukan saja salah, wazura, iaitu dan, ini waw antifah. Zura ialah dusta, yang tak betul. Ya, yang tak betul, yang ini salah dan tak betul ya. Jadi dan di hujung ayat tu Allah mengatakan yang Allah tu Maha Pemaaf lagi Pengampun, bermakna orang-orang yang walaupun buat salah, tapi Allah menyuruh kita, mengarahkan kita, kalau kita berbuat sesuatu yang salah ataupun memperkata sesuatu yang salah tu, kita meminta ampun ya, beristighfar, minta ampun dan bertaubat, dan sesungguhnya Allah tu Maha Pengampun ya, dan menerima taubat hamba-hambanya ya. So hari ini kita berkongsi ayat yang seterusnya, illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak. Okey, ini ialah sudah masuk ke surah yang lain, yakni Mujadilah, yakni surah 60 ialah surah Mumtahanah ya, Mumtahanah. Mumtahanah ni apa dia? Surah yang menceritakan seorang perempuan ya, seorang perempuan, iaitu pada permulaannya isteri kepada orang musyrik Mekah ya, yang keluar pada Mekah ke Madinah untuk memeluk agama Islam ya. Ummu Kalsum nama dia. Ummu Kalsum, selepas perang Hudaybiyah tu ya, ada perjanjian di antara orang Islam dengan orang musyrik ya, sekiranya sesiapa yang lari daripada Mekah ke Madinah, maka hendaklah dipulangkan balik ya, dalam perjanjian tu ya. Tetapi dalam kes ni seorang perempuan iaitu Ummu Kalsum telah keluar pada Mekah tu ya, ingin memeluk agama Islam ke Madinah. So turun ayat Al-Quran yang mengatakan suruh mengarahkan Nabi kita interview dulu ya, bahasa Inggeris, okey, periksa dulu adakah benar-benar beliau ni ingin memasuk Islam ataupun kerana dia nak lari daripada suami dia, daripada Mekah dan sebagainya ya. Akhirnya jelaslah memang beliau ingin betul-betul mau masuk Islam. Itulah surah Mumtahanah tu. Di dalam surah itu juga Allah menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim dengan bapanya. So ini ayat merujuk kepada ucapan Nabi Ibrahim dengan bapanya dalam surah Mumtahanah ayat yang keempat, kalimah yang ke-34. Bermakna ayat ni panjang ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila tengok saja
kalimah ke-34 tu bermakna ayat tu panjang lah tu. Ayat D-nya di sini ya. Ni. Ya, ini dah tukar ke bahasa Melayu ni. Kalau kita nak tengok ayat itu yang sebenarnya tekan di sini. Tuan-tuan tengok, itulah ayatnya. Ya, ayatnya sebenarnya panjang, tapi untuk perkongsian kita kepada kalimah qaula tu diambil sebahagian saja ya, iaitu mana di sinilah. Illa qaula Ibrahim mali abihi la astaghfirunna lak, sampai sini je. Yang ditunjukkan dalam senarai itu ya, sampai sini saja. Sebenarnya qaula ni kalimah yang ke-34 daripada mana? Daripada sinilah. Qad kanat, qad ni adalah kalimah yang pertama ya. So maknanya tuan-tuan boleh bayangkan ada sampai ke sini ni, sampai sini maknanya ini kalimah yang ke berapa? 34 ya. So kalau nak tengok al-masir ni kalimah yang ke berapa? Ya, al-masir yang ujung sekali tu ayat ni mengandungi berapa kalimah? Kalau rajin bilanglah ya. Kalau rajin bilanglah sampai al-masir, tapi digital Al-Quran ni boleh membantu kita, tak payahlah bilang satu-satu ya. Nanti sampai besok pula habis ya membilangnya. Tak perlu ya. Apa tuan-tuan buat? Yang pergi ke atas ni. Okey, tengok di sini ada word by word ni ya. Word by word ni tekan saja di situ, dia akan terus bawa kepada ayat tu dalam bentuk penerangan kalimah by kalimah. Okey, kita cuba tekan di sini ya. Word by word, tuan-tuan akan tengok dia pergi ke mana. Dia terus bawa ke ayat tadi ya, dan tengok di sini dia menjelaskan kepada kita setiap kalimah tu. Ya, Ibrahima li abihi ya, dan seterusnya sampailah ke hujung. Tadi sampai sinilah perkongsian ya. So tengok yang hujung al-masir, awak scroll saja ya. Ini teknologi ya, digital ni banyak membantu kita, sebab tu kita tumpukan pembelajaran kita secara digital sebab banyak membantu ya. Saya membantu rakan-rakan kita dalam QHS sekarang, dan juga tuan-tuan semua yang masih mengikuti. Tengok maknanya al-masir ni ayat kalimah berapa? Sinilah 52. Itulah panjangnya ayat tu mengandungi 52 kalimah ya. Dia tanda ke sini 60 tu nombor surahnya, 4 tu nombor ayatnya, dan 52 tu ialah kalimah al-masir ni ya. Itulah. Ya, so biasakan dengan penggunaan ya, dia percuma pun ya, tak ada bayar pun ya untuk menggunakan ni ya. So kita kena take advantage lah orang kata. Ya. So bila dah sudah tu, macam mana nak balik ke semula ke ayat tadi? Ya, senang saja ya. Di atas ni ada arrow kiri ni. Ya, arrow kiri ni maknanya back arrow. Ya, back arrow, return arrow ya. So tekan saja di situ. Dia balik kepada ayat tadi semula. Semuanya teknologi kita ni macam kerja macam magic ya. Banyak dia membantu kita. Kalau kita buka Al-Quran satu-satu muka nak cari mungkin susahlah. Ya, gunakan apa yang Allah bagi kemudahan pada kita dengan sebaiknya ya. So inilah perenggan ayat yang kita ingin kongsikan pagi ini dengan melihat kalimah qaula ya. Okey. So kita nak balik ke senarai yang yang kita pergi ke ayat ni sama je. Ini tekan back button ni, back arrow ni ya, tekan dia pergilah ke senarai semula tadi. Dan kita ayatnya sebelah kanan lah, iaitu illa qaula Ibrahim mali abihi la astaghfirunna lak. Okey. Qaula saya rasa tuan-tuan dah kenal dah ya. Dah banyak kali kita jumpa. Sini ada qaula ya. Atas pun banyak qaula. Let me see whether kita jumpa sekali lagi qaula. Dia ya, qaula ya. So dia adalah isim masdar yang mansub ya. Isim masdar yang mansub, sebab lam tu baris atas bermakna dia mansub. Dia adalah isim masdar daripada qaulun, daripada qala,
Jadi qaulun itu isim masdar wazan satu yang marfu', ya. Dia menjadi qaulan adalah isim masdar yang mansub, ya, isim masdar yang mansub. Di sini kenapa dia hilang tanwin? Ya, soalan-soalan yang biasa kita bertanya, ya, supaya untuk mengenali, ya. Ini tipikal lah. Biasalah kita sebab nama, ya, kita tanya diri kita kenapa dia hilang tanwin. Dia sepatutnya ialah qaulan macam ni. Inilah isim masdar wazan satu yang nakirah dan mufradah, dia kena ada tanwin dan diikuti dengan alif. Ya, bila ada tanwin dia mesti diikuti dengan alif. Ya, alif tu ada alif mad. So dalam konteks ni dia hilang tanwin dan alif. Qaula, ya. So apa jawapannya ialah kerana dia adalah mudhaf. Ya, dia adalah mudhaf. Bila dia berperanan sebagai mudhaf, maka dia tidak boleh lagi mengambil tanwin, ya. Okey. So dia mudhaf kerana apa? Kerana Ibrahim ni adalah mudhafun ilaih. Sebab kalau tidak, tak ada Ibrahim, qaula ni percakapan dia tergantung. Mana tu percakapan siapa pula? So dia memerlukan mudhafun ilaih. Memerlukan kalimah seterusnya kedua untuk memenuhi maksud dia. Kalau tidak, makna dia tergantung. Sebab tu kaedah idhafah ni digunakan dalam Al-Quran. Tugas kita ialah untuk belajar dan mengenali dan memahami. Ya, boleh ikut kelas ni setiap hari sehingga kita faham, ya. Macam sama juga ni. Qaula tergantung percakapan siapa pula? Percakapan allati. So allati adalah mudhafun ilaih, ya. So dia idhafah. Ya, kalau dia tidak idhafah dia kena bertanwin. Macam ni qaulin ni dia bukan idhafah. Ya, dia adalah mausuf, ya, dengan yakni sifah dia, isim sifat. Sebab tu dia bertanwin. So ini idhafah dan ini pun idhafah. So bermaknanya illa, apa maksud dia? Illa ialah melainkan, kecuali. Ya. Okey. So hari ini mungkin kita kongsikan konsep illa, ya. So illa di dalam Al-Quran membawa erti kecuali ataupun melainkan. Okey. So dalam bahasa Arab, yang ni kita panggilkan dia harfun istisna, ya, harfun istisna, ataupun boleh kita kata adatul istisna pun boleh jugalah, adatnya adatul istisna. Dia adalah kalimah apa? Pengecualian. Dipanggilkan pengecualian. Mungkin saya typekan supaya tuan-tuan dapat melihat apa yang dimaksud dengan al-istisna, ya. Saya gunakan si logos ni. Ya, sebab kalau tidak tuliskan, kalau sebut je kadang-kadang kita tak perjelas, ya. So kita ambil huruf hamzah qata' baris bawah ni, ya, hamzah qata' baris bawah. Kalau nak baris boleh, kalau tak baris pun boleh, sebab ini kalimah Arab, bukannya kalimah Quran. Kita tak payah baris, cuma kita tahu bunyi dia, ya. I, ya, is, sim yang mati sukun. Lepas tu ta baris bawah diikuti dengan sa yang sukun. Okeylah, letaklah barislah sekali, ya, supaya tuan-tuan dapat melihat dengan baiklah, ya. Letak baris sekali. Istis, nun baris atas dengan alif mad. Istis ini nun baris atas, alif dan juga hamzah. Hamzah bila di ujung tu dia kata nama dia adalah apa? Kenalah dhammah tanwin lah, ya, dia nakirah. Tu yang dimasukkan istisnaun, ya, istisnaun. Apa istisnaun?
harfun ataupun huruf pengecualian, ya. Mana nak ambil? Okey, ambil Melayu dia lah. Logos ni kita ambil Jawi. Okey, ambil Jawi sebab kita nak menulis Jawi pula sekarang ni, ya. Huruf sama dengan Arab lah, iaitu harfun. Kalau nak Melayu dia huruf ijamannya hawa, ra, wa, fa. Itu huruf lah. Ya, huruf pengecualian. Fa dan nga, pengecua. Mana ca dia? Di sini ca, waw, alif, pengecualian. Lam, ya, alif, nun. Itu dia. Huruf pengecualian. Ya. Okey, ambil di sini, kita kopikan dia, bawa ke tempat tadi. Kolonkan dia. Itulah dia maksud huruf pengecualian. Istisna yang biasanya akan memberi makna apa? Kita ambil masukkan, iaitu apa? Melainkan, ya. Kita buat kat sini pun boleh. Makna dia melainkan ataupun kecuali. Min, lam, alif. Melayu dia melainkan ni, dia ada hamzah, ya. Hamzah berkaki, ya ada kat sini. So sini tak ada. Melain, ya non, kan. Melayu ni kadangnya pelik-pelik dia punya ejaan dia, ya. Melainkan, dia ada bunyi dia bukan melain, jadi melainkan dalam tulisan Jawi dia, ya. Itu cara apalah, ya, cara Melayu lah, ya. Okey, boleh ambilkan sekali lah, copy ke dia kat sini, tekan sini copy ni untuk copy dia, bawa ke sini tadi, ya. Copy, paste kat sini lah. Itu dia. Harfun istisna ialah huruf pengecualian. Kalau nak letak sini harfun boleh, ya, tambahkan harfun. Haro, fa, haro, fa, sorry, situ pula perginya. Di sini, ya. Haro, fa. Kenapa situ, ya? Okey, cuba sekali. Ha, ro, fa. Itu dia. Harfun istisnaun, ya. Harfun huruf pengecualian, ya. Iaitu selalu memberi arti melainkan, ya, melainkan. Itulah peranan illa tadi, ya. So illa, sebab tu bila kita membaca ayat tu dia kata melainkan. Melainkan apa? Melainkan ucapan, ya, Ibrahim. Okey, ucapan Ibrahim, dan Ibrahim ni adalah mudhafun ilaih. Okey, mungkin tuan-tuan lihat sekarang ni, ya, mudhafun ilaih mengambil i'rab yang majrur. Semua mudhafun ilaih mengambil i'rab yang majrur. Tetapi di sini mim ni tidak mengambil baris bawah. Dia bukannya Ibrahimi, tetapi Ibrahima, ya. Kenapa? Kerana kalimah ni adalah kalimah yang dipanggilkan apa? Mamnu' minas sorfi. Mamnu' minas sorfi, ya. Okey, saya kopikan untuk bantu tuan-tuan memahaminya. Ya, kita pergi ke sini. Okey. Kopikan sini. Ibrahim adalah kalimah apa? Mamnu' minas sorfi. Apa maksud itu? Mim, non, waw, ain, mamnu'. Mamnu' ni apa dia?
ya, dia adalah jenis kalimah isim maf'ul, ya, isim maf'ul, ya, daripada mana'a maknanya terhalang, ya, menghalang. Mana'a maknanya menghalang, mamnu' maknanya terhalang. Ya. Satu kalimah yang terhalang, mim nun, tuan-tuan boleh tahu dari as-sarfi, hamzah wasal dengan lam, dengan sad, dengan ra, dengan fa. Fa tu kena baris bawah lah, ya, sebab dia sini harfun jar, minas sarfi. So ni kita tasydidkan, ya, sebab dia kalimah syamsiah, ya. Dia adalah mamnu', ya, mamnu'un minas sarfi. Apa maksud dia? Satu kalimah yang terhalang dari bertukar baris sepenuhnya. Itu maksudnya. Bertukar baris sepenuhnya, ya. Apa yang dimaksudkan itu? Ialah kalimah-kalimah yang dalam kumpulan mamnu' minas sarfi ini, dia tidak boleh mengambil huruf terakhirnya tidak boleh mengambil baris bawah apabila dia majrur. Dia terhalang, ya. Sepatutnya dia mengambil baris bawah macam inilah, ya. Sarfi ni kalau kita nak bariskan dia apa? Dia akan baris bawah sebab dia harfun jar. Ya, itu sini boleh. Sorry, dia mana shot tadi? Fa boleh mengambil baris bawah. Yang ni as-sarfi ni bukannya mamnu' min as-sarfi. Dia boleh bertukar barisnya, baris atas dia boleh mengambil, baris hadapan dia boleh mengambil, dan baris bawah pun dia boleh mengambil. Sekarang ni dia keadaan majrur, dia boleh mengambil baris bawah kasrah, ya. Sebab dia harfun jar menyebabkan as-sarfu asalnya akan menjadi as-sarfi. So yang ni dia boleh mengambil bawah, tapi Ibrahim tidak boleh, ya. So dia tidak boleh mengambil baris bawah, dia hanya boleh mengambil baris atas apabila dia majrur, ya. Dia mudhafun ilaih tu, dia majrur. Dua saja dia tak boleh ambil baris apa tu? Dia tidak boleh mengambil baris bawah dan tidak boleh mengambil baris tanwin. Ya, kalau dia nakirah, dia tidak boleh bertanwin, ya. Dia mengambil satu baris saja, iaitu baris atas saja, ya. Kita jumpa Ibrahima. Itulah sebabnya di dalam ayatnya dituliskan dengan Ibrahima, ya. Jangan baca apa, ya. Jangan baca Ibrahimu, dia mu boleh, ya. Mu boleh tapi tak ada tanwin. Ya, yang dia tidak boleh tanwin dan baris bawah, itu saja, ya. So Ibrahima adalah mudhafu ilaih yang majrur, ya. So makna dia apa? Melainkan ucapan Nabi Ibrahim, ucapan kepada siapa? Li abihi. Li itu ialah harfun jar, iaitu kepada. Abi itu ialah bapa, hi itu ialah nya, ya. Abihi adalah mudhaf, ya. Li ni harfun jar. So ini adalah gandingan dua kaedah. Apa kaedah dia? Jar wa majrur. Li abi itu ialah jar wa majrur, ya. Kemudian abihi adalah idhafah. Ada dua kaedah sekali di dalam satu kalimah tu, ya. Yang itu yang perlu kita belajar, ya, mengenal. Bila kita tengok je kalimah, kita baca, kita sepatutnya mengenal kaedah-kaedah tu, barulah kita boleh menterjemahkannya dengan baik, iaitu kepada bapanya, ya. So hal dhamir ni, ya, kena mengambil baris bawah sebab apa? Ya, baris bawah bukan disebabkan dia majrur, ya. Dia memang majrur, tapi baris bawah adalah disebabkan oleh kalimah huruf sebelumnya ya mat. So ya mat tu, ini kaedah lain pula, ya, yang menentukan baris kepada isim dhamir muzakkar mufradnya ni, ya. Ini adalah
kata ganti nama untuk seseorang lelaki, ya, seorang lelaki. Kata ganti nama boleh mengambil who dan boleh mengambil he, ya. Who pun boleh beri majrur, he pun boleh jadi majrur, tak ada masalah. Ya, tapi di sini dia tidak boleh mengambil he, who. Kenapa? Dia kerana ia mat sebelumnya, so dia kena mengambil he. Itu kaedah, ya, yang kita kena pelajari dan kenal dia, ya. Jangan baca li abihu, ya. Grammar dia salah. So li abihi. Apabila huruf sebelumnya ya mat ataupun hurufnya berbaris bawah, contohnya apa mana di sini. Ni ba baris bawah, jadi dia juga mengambil hi, tak boleh hu. Tetapi kalau hurufnya berbaris atas, fathah macam ni, non baris atas, dia tidak boleh mengambil hi, dia mengambil hu. Itu kaedah, ya, untuk penggunaan isim dhamir muzakkar mufrad, ya, di dalam ayat Al-Quran, ya. So dalam konteks sekarang dia hi, kenapa? Kerana ya mat. So bila ya mat saja dia kena ambil hi. Kalau waw mat sebelumnya dia akan mengambil hu. Ya, itu kena tahu, ya, satu-satu tu. So li abihi adalah kepada bapanya, ya. So maknanya ini Nabi berkata kepada bapanya, ya. La astaghfironna, ya. Tuan-tuan mungkin dah tahu sini, ini kata dasar dia apalah? Ghafara. 3 huruf akar dia lah ghain, fa, ra, ya. Ghain, fa dengan ra, itulah 3 huruf akarnya. Kata dasar dia lah ghafara. So kalimah ni adalah dibentuk daripada ghain, fa, ra dan kata dasar ghafara, ya. Ditambahkan banyak tambahan di sini, ya. Mula ditambahkan sim dengan ta untuk mengambil bentuk wazan yang ke-10, ya. Mengambil wazan ke-10. Tuan-tuan bila melihat kalimah yang ada sim mati dengan ta sebelum kata kerjanya tu, bermakna itu wazan ke-10 lah tu, ya. Semua wazan ke-10 menggunakan tambahan sim dengan ta. Apakah impak ataupun kesan sim dengan ta ni kepada kalimah tu? Dia memberi maksud memohon ataupun minta. So dalam Al-Quran, minta ni bukannya satu kalimah, ya. Minta boleh digunakan dengan tambahan sin dengan ta saja kepada kalimah tu dan menjadikan dia kalimah wazan yang ke-10 sudah mencukupi, ya. Macam dalam Al-Fatihah tu nasta'inu, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu tu ada sim dengan ta tu wazan ke-10 lah tu. Maknanya kami sentiasa minta tolong. Kami sentiasa minta tu sim dengan ta lah. So di sini sim dengan ta tu membawa minta. Minta apa? Ghafara, ya, yang ditukarkan dalam bentuk ni kerana mengambil wazan ke-10, ya, minta ampun. Ya, minta ampun. Ya. Jadi ini bermakna apa? La ni adalah lam taukid yang berarti benar-benar ataupun pasti, ya. Nak guna sesungguhnya pun boleh, tengok konteks yang bersesuaian. Pasti ni ialah fa'il kepada fi'il mudhari', ya. Kerana ini adalah fi'il mudhari' ni, ya. Dimulakan dengan hamzah tu bermakna aku, itu dah tanda fa'il kepada fi'il mudhari', pelaku dia tu aku. Jadi la astaghfironna dan ditambah lagi non taukid. Sekali lagi non taukid untuk memberi penekanan. Ya, semalam saya ada kongsikan, ya, Allah serius dalam perkongsian kalam dia dengan kita supaya kita mengambil perhatian, ya, memahami dan mengambil. Ini sekali lagi Allah gunakan 2 taukid, ya. Pertama la di sini lam taukid, kemudian tambah lagi dengan non taukid di hujungnya, ya. Untuk menunjukkan percakapan itu penuh dengan kesungguhan. 2 kali taukid, ya. Pasti aku minta ampun, ya.
pasti aku minta ampun laka buat kamu, bagi kamu. Maknanya buat kamu tu siapa? Ka ni siapa? Ka ni bapa Nabi Ibrahim. Jadi dalam percakapan ni Nabi Ibrahim kata kepada bapanya, ialah la astaghfirunna lak, ya, pasti aku akan minta Allah ampunkan engkau ya Abah, ya, wahai ayahku. Itu yang dimasukkan dalam ayat ni, ya. So apakah fungsi illa ni? Ya, illa ni maknanya Allah nak mengatakan yang ini adalah satu statement, ya, satu percakapan yang melainkan daripada cerita yang sebelumnya. So yang ni dipanggilkan apa? Yang ni dipanggilkan mustasna. So apa yang dikecualikan tu dipanggilkan al-mustasna. Yang ni tadi ialah harfun istisna. Yang kita belajar pelan-pelan, ya. Okey. So illa kita tulis di sini, illa adalah harfun bariskan illa lam bertasydid dengan alif dan baris atas baris ataskan dulu. Illa adalah illa adalah harfun istisna. So item yang dikecualikan tu, ya, apa dia item yang dikecualikan tu? Ialah yang tadi, yang ni lah. Daripada qaula ni, qaula Ibrahim li abihi la astaghfirunna lak. So yang ni keseluruhan ni kita panggilkan dia, ya, ialah perkara yang dikecualikan, ya, perkara yang dikecualikan, ya. Kalau nak tulis Melayu pun apa, yang kita tulis yang dikecualikan, ya. Ya, ataupun letak sekali lah, tak apa, perkara manefa perkara yang dikecualikan tu. Dal, kaf, ca, kecualikan, lam, ya, kaf, nun. Ya. Perkara yang dikecualikan itu kita panggil dia, bracket kan, bracket, al-mustasna, ya. Hamzah qata, hamzah wasal, lam, mim, simta, sa, satu matilah, ya. Al-mustasna, nun baris atas, dan alif maqsurah, ya. Okey, elok kita bariskan sekali, ya, supaya tuan-tuan boleh mengikutnya dengan kemas lagi lah. Al-mus, lepas tu sani simati, ta baris atas. Ya. So itu yang saya masukkan. So kalimah ataupun perkara yang dikecualikan tu kita panggil dia apa? Al-mustasna. Ni hamzah apa, alif maqsurah, ya, dua harakat. Ya. Illa ialah harfun istisnaun, yang dikecualikan tu ialah al-mustasna, ya. Al-mustasna ialah apakah perkara yang dikecualikan tu. So dalam konteks ayat ni, apa yang dikecualikan ialah perkataan tu, iaitu percakapan Nabi Ibrahim tu, ialah iaitu qaula Ibrahim mali abihi la astaghfirunna lak. Okey. Oh ya, dah 7.56, ya. Sekejap saja. Masa memang cepat berlalu. Ya.
Okey. So mungkin kita kalau tak habis kita sambung lagi besok ya, sebab kita untuk memahami kenapa ada illa di sini ya, kerana ada perkara yang sebelumnya Allah nak ceritakan melainkan. Mesti ada cerita sebelumnya. So yang cerita sebelumnya itu dipanggil pula apa? Al-mustasna minhu. Itu kita belajar besok pula ya. Al-mustasna minhu. Al-mustasna maknanya sesuatu yang dikecualikan darinya. Itu dia al-mustasna minhu, iaitu perkara yang sebelum ayat ni. Illa makna mesti ada dua perkara. Perkara yang pertama al-mustasna minhu, perkara yang kedua itulah yang dikecualikan tu dipanggilkan al-mustasna ya. Okey, saya cuma tunjukkan saja ya. Tuan-tuan pun dah lihat tadi ayat tu panjang ya. Ingat ya. So illa ni bermula pada sini ya. Inilah yang nak ya Allah kecualikan ni ya. Sebenarnya pengecualian panjang daripada yang dalam senarai tadi ya. Pengecualian dia sampai ke mana? Sampai kat sini. Min syai'in. Sampai ke suat lam ya. Itu yang perkataan yang Allah nak. Sebenarnya Allah tegur Nabi Ibrahim dengan percakapan dia. Sebab tu dikatakan illa ya. Sebenarnya Allah kata apa yang Nabi Ibrahim buat di sini, Nabi Ibrahim kata aku akan minta Allah ampunkan engkau wahai bapaku ya. Jadi Allah tegur ya. Sebenarnya Allah kata ya, tidaklah patut seseorang tu minta ampun bagi orang-orang kafir yang terang-terang menentang Allah ya. Dalam surah At-Taubah ada juga ayat Allah juga tegur juga nabi kita yang nak minta ampun ya kepada orang-orang yang terang-terang kafir ya. Jadi yang ni yang dimasukkan illa ni, Allah nak mengecualikan daripada apa? Yang atas ni. Yang atas ni ialah dipanggilkan al-mustasna minhu ya. Maknanya mula Allah kata uswatun hasanah, maknanya contoh yang baik daripada Nabi Ibrahim tu ya. Jadi maknanya apa-apa yang dicakapkan perlakuan dia sangat baik ya, banyak contoh-contoh yang baik. Tetapi satu je Allah kata illa, melainkan apabila dia minta dengan Allah untuk mengampunkan bapanya. So yang ni tak berapa baik. Itu maksud dia ya. Itulah konteks harfun istighna digunakan dalam Al-Quran ya. So semoga tuan-tuan dapat mengikuti dengan baik ya, dan menambahkan ilmu ya, pembelajaran ayat Quran tu daripada satu hari ke satu hari. Dan memang banyak ilmu ni, dia ibaratkan Al-Quran ni ibaratkan laut ya. Jadi bila laut tu tahulah ya, banyak ya, kita ni ilmu yang Allah bagi ni sedikit sangat, so kita kena tambah dia daripada satu hari ke satu hari insya-Allah ya. Semoga kita terus istiqamah dan kita sudahi di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita jumpa lagi besok pagi pukul 7.15 ya, seperti biasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, insyaAllah jumpa besok lagi. Sama-sama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Salam. Lewat masuk. Belum. Okey, kena Okey. tukar host dulu ya. So co-host ni akan jadikan host, make host. Ustaz tak ada Saya ada apa ya? Ada hal pagi ni pula. Recording tu tutup. Oh ya, recording. Oh, recording ya. Itulah. Mana dia? Oh, dah tukar recording ni sini pula, dia jadi host kat sini. Tutup recording merah dia. Got it. So, mana recording dia? Sini kot. Dah tempat lain dah Tak tukar. sampai tak ada ya. Macam mana tukar recording pula ni? Macam mana kita dua ni, betul? So kita cuti lah.